Ramai sekali yang keliru sebab kita tak tahu, kita tidak berapa cakna kan berkaitan dengan terma-terma profesional dalam bidang kewangan ini, sampailah kita salah memilih perunding kewangan di bidang yang sepatutnya. Kita ada perancang, penasihat, pengurus dan juga jurulatih kewangan. Apa perbezaannya? Ke mana sebenarnya laluan yang perlu kita pergi sekiranya kita berdepan dengan sebarang isu ataupun kekeliruan? Sebab itulah saya nak bawakan. Ini sangat hebat orangnya bersama kita. Maintain sahaja kehansomannya, Datuk Nazim Johan ataupun Tok Okey bersama kita, Ketua Aktivis PPIM. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam. Sihatnya? Alhamdulillah, saya orang tua. Maintain Datuk, maintain. Mungkin yang pertamanya kita nak clearkan, terangkan berkenaan kekeliruan soal kewangan ini. Terma-terma ini berbeza, Tok Okey? Okey, kebetulan. Mungkin sebab kita ni persatuan pengguna, banyak rujukan yang dibuat kepada kita. Okey. Dan terlalu banyak sebenarnya. Terutama yang kita cerita hari ini tu yang melibatkan kewangan. Sekarang ni pengurus kewangan, perunding kewangan, perunding kewangan kanan kiri dan segala benda. Jadi kita ni masalahnya kita menerima aduan lah. Jangan kata dia ni didatangi oleh perunding kanan. Jadi dia ni pengalaman yang cukup. Dia ni jadi penasihat, pengurus kewangan. Sebenarnya kalau ikut pengalaman kita lah dan ikut apa rekod yang kita ada, tema-tema ini tidak ada ditetapkan sebenarnya oleh sesiapa pun. Okey. Macam pengurus. Pengurus mana-mana pun, saya menjadi pengurus kanan. Semua pengurus? Saya pengurus kanan. Pasal mungkin saya dah tua ni, saya jadi lebih lagi lah. Jadi, ianya saya rasa perlu diberi perhatian kerana ia melibatkan kewangan. Kalau dia tidak melibatkan kewangan, mungkin tak apa sangatlah. Pasal bila saya tengok ni, tuan ni pengurus kanan. Okey. Jadi, kalau nak buat investment ke, saya dengar pendapat yang dikeluarkan oleh pengurus kanan lah. Betul. Ataupun perunding ke. Jadi sebenarnya kita di luar sana masih tidak ada ketetapan. Kalau lawyer, kita tahulah lawyer. Betul. Maknanya dia tidak boleh kata orang ambil mudah. Tak suka-suka aja. Tapi yang kita tengok hari ini malangnya kita masih tidak ada satu tema yang boleh dirujuk untuk semua dan mungkin boleh memberi penjelasan ataupun description kepada masyarakat yang menggunakan perkhidmatan mereka. Dan mungkin juga ada persatuan yang boleh memberi recognition. Pasal hari ini mungkin saya menggunakan tema kanan itu untuk mempengaruhi orang. Dan pasal hari ini pula paling dahsyat sekali tuan. Okey. Kejadian yang melibatkan scammer ni terlalu banyak. Betul. Betul. Ya Rabbi, dalam mana-mana bidang hari-hari. Hari-hari yang kata macam ni lah, macam tu. Daripada bank lah, daripada apa benda. Jadi, saya rasa mungkin pihak kerajaan perlu berbuat sesuatu ataupun KPDN sendiri perlu berbuat sesuatu untuk memberi garis panduan. Pasal hari ini tak ada siapa boleh cakap apa pun. Tiada yang standardiskan. Tak ada. Jadi ini yang standardization ini mungkin perlu untuk memberi arah ataupun description yang betul kepada mereka dalam industri. Pasal yang betul tu Alhamdulillah. Tapi yang tak betul kebelakangan ini, macam kita punya phone lah, kena message macam-macam, tulis kat situ, perunding kanan lah, dia tak kisah apa saja. Jadi saya rasa dia perlu ada tempat rujukan. Pasal hari ini saya nak rujuk kat siapa? Pasal rujuk kat PPIM pun kita bukan pandai mana pun. Betul. Daripada apa yang kita dapat maklumat ni, kita kata ini macam mana masalah. Jadi saya rasa perkara ini perlu diberi perhatian, terutama kebelakangan ini sistem yang ada, orang curi maklumat, orang curi detail dan hantar maklumat kepada begitu ramai orang yang dengan maklumat yang ada itu mereka cukup mudah menipu. Jadi ini yang saya rasa kena diberi perhatian oleh kerajaan terlebih dahulu. Okey Tok Okey, dalam terma ataupun sistem kewangan sekarang ini, ialah masih belum di-standardiskan, itu saya faham, tetapi mungkin dari sudut perancang itu sebenarnya bagaimana? Perancang kewangan. Juga. Semua lebih kurang. Saya boleh kata saya perancang, boleh pun.
memang betul pun. Jadi mungkin merancang benda lain. Jadi untuk kita di PPIM, kita melihat banyak question mark lah juga. Macam mana kita nak bagi kemudahan kepada mereka ini yang mungkin didaftarkan mungkin di bawah satu persatuan. Okey. Jadi semua-semua yang ada pasal keuangan daftar dan kategorikan dia bagi memudahkan urusan. Dan mereka juga bertanggungjawab untuk menyimpan butiran supaya yang nak menipu tu tak boleh masuk lah dalam tu. Kalau tidak dia siapa-siapa pun boleh buat. Jadi ini saya rasa kerana kejadian penipuan ini terlalu banyak. Okey. Bagi mengelakkan penipuan tu juga, maksudnya di sini kalau tadi kita ada terma perancang kewangan, kemudian nanti ada terma penasihat kewangan pula, perunding kewangan, perunding kanan, pengurus kewangan, jurulatih kewangan. Maksudnya kalaulah mengikut pengalaman, mungkin ramai juga yang mengadu daripada perspektif yang berbeza ini dengan terma-terma yang berbeza ini, ada yang tertipu dengan terma. Iyalah, pasal kita melihat orang tu bila dia ada sesuatu rujukan, contohnya kalau ada profesor, mungkinlah boleh cek, tak ada masalah. Jadi yang dalam konteks ini, saya nak cadangkanlah juga ya. Mungkin kita boleh ajak industri ini membuat satu persatuan yang menyimpan rekod-rekod. Pasal ada juga yang dikenali mengambil kesempatan, mungkin menipu, mungkin macam-macam. Jadi nak mengurangkan dalam keadaan kita hari ini. Pasal penipuan hari ini mudah sangat dibuat. Antaranya pasal kita berurusan dengan contohnya alung-alung yang menipu, yang mengambil maklumat. Contohnya tuan ada 2,000 kontak. Yang banyak kena tipu ni, dia orang nak pinjam duit. Dia kena download certain apps. Dan daripada situ dia seolah-olah menyerahkan segala butiran dalam phone ini kepada tempat yang dia nak meminjam. Jadi dia orang menggunakan maklumat ni, dia jual pada orang. Jadi mereka begitu terdedah dengan kemungkinan ditipu. Dan hari ini katakan saya hantar kalau maklumat Toki katakan kena diambil. Digodam ya. Digodam. Lepas tu hantar kat tuan. Toki hantar, Toki kata Toki ni sangkut dekat Sabah. Tolong masuk 500, bila Tok Ki datang TV3 balik esok Tok Ki bayar 500. Semudah itulah. Semudah itu. Jadi kita pun tuan tengok, okeylah pasal Tok Ki pun dia takkan dia nak tipu 500. Betul. Tapi dia hantar maklumat ke mungkin 2,000 kawan-kawan tu yang pun termakan. Kalau 2,000, kalau dapat 10%, 200 orang dia tipu 500 banyak mana. Jadi ini rujukan dia perlu ada. Kalau tidak kita ni hari-hari ditipu. Dan ini juta-juta lah ni. Jadi kena berhati-hati. Tok Ki, bagi mengelakkan sebagai pengguna mungkin, sebab mungkin ramai yang menggunakan terma-terma seperti ini. Saya perancang kewangan penasihat, pengurus, jurulatih kewangan. Dan kita memerlukan dalam kehidupan guideline seperti ini. Macam mana nak cari yang betul tu Tok Ki untuk saluran yang betul? Itu yang sukar. Tapi Tok Ki cadangkan lepas ini kepada kawan-kawan dalam industri ini supaya mereka menubuhkan persatuan yang boleh memberi rekonasi dia ni layaknya di mana, dia ni di mana, kalau pengalaman dia macam mana. Jadi mudahlah orang buat rujukan betul tak betul. Satu, rugi tak rugi dalam mereka punya nasihat itu nombor 2. Maknanya betul tak betul dulu. Yang ada kredibiliti tak ada kredibiliti dahulu lah. Okey, mungkin kita boleh melihat kepada nasihat kepada mereka Tok Ki bagi mengelakkan daripada berlakunya perkara seperti ini. Nombor 1, bila terima macam Tok Ki hari itu Tok Ki terima saya ni kawan ni daripada phone number dia boleh keluar phone number orang tu yang ataupun orang lain. Dia adalah program dia sehingga dia keluar, dia kata tolong bagi 500 saya Sarawak saya balik sebaik. Yalah macam kita cakap tadi lah, kita pun bagi je lah. Pasal bukan banyak pun. Maknanya pasal dia dalam sesak. Esok orang lain pula benda mesej sama. Maksud saya dia dah dapat maklumat itu, dia blast data peribadi. Data peribadi itu dia blast, jadi orang tu termakan lah. Termakan nak tolong sekejap. Jadi kalau bila saya tengok je ini semalam kena, hari tu kena, dulu pun tak ingat, kita pun tak ingat. Jadi kita pengguna kena berhati-hati bila kita menerima apa-apa mesej, berhati-hati sangat.
Pasal dia boleh ambil maklumat, segala-gala maklumat dia boleh ambil melalui apps. Jadi kita minta juga pihak MCMC juga supaya melihat perkara ini. Pihak polis pun sama. Pasal penipuan ini dengan maklumat yang ada, mereka boleh buat almost everything. Dia tahu di mana alamat bapa, mak, semua. Jadi satu cabaran yang cukup besar ini. Yang terbaru Tok Kim mungkin ada contoh kesnya yang terbaru sedang diusahakan ataupun baru diselesaikan? Ya, kalau apps ni cukup sukar. Pasal kita tidak berjumpa. Orang yang tipu tu pun dia tak nampak, tak keluar. Berselindung saja. Dia duduk dekat belakang. Jadi saya juga dimaklumkan oleh kawan-kawan di dalam industri IT semua. Dia kata penipuan yang berlaku dalam dunia cyber ini jauh besar daripada yang kat luar. Dan dahsyatnya kerana dia beyond imajinasi kita. Dah kalau call daripada polis. Takut orang dia call daripada mahkamah. Jadi benda ini semalam untuk kita, in fact hari-hari lah ada macam malah nak layan je. Orang call dah transfer sini, transfer sana. Jadi yang kena tipu pun memang banyak sebenarnya. Sebenarnya bukan memang terlalu banyak. Jadi dalam keadaan ekonomi hari ini, alamak, kita dah lah pening kepala. Betul. Kalau kena tipu je, dia makan tak habis lah. Satu hal lagi, dan nasihat sikit Tok Kim kepada semua perunding-perunding kewangan ni, pakar-pakar kewangan ni, untuk ada kredibiliti tersebut supaya tidak disamakan dengan yang lain. Saya cadangkan mereka yang senior ini agak tubuhkan satu persatuan di mana mereka boleh berdaftar. Jadi senanglah kalau ini tahap pengurus, ini perunding, yang ini jurulatih, yang ini whatever lah, perancangnya. Jadi bagi memudahkan industri. Mudah industri ini diuruskan. Maknanya kalau tipu, strike off lah. Nama dia tak boleh. Dia tak boleh buat. Orang tahulah sekarang ni nak rujuk ke siapa. Jadi kena. Supaya ada data guideline yang boleh dirujuk, diakses oleh kita pun boleh cadangkan. Kita boleh cadangkan kawan. Okey, form. Okey, baik. Itu mungkin antara nasihatnya juga dan perkongsian daripada Tok Kim sendiri berkaitan dengan perancang, penasihat, pengurus dan juga jurulatih kewangan supaya kita ni tidak mudah ditipu pada bila-bila masa atas apa-apa modus operandi sekalipun. Okey.